Mengatakan penunggang agama yang taksub dan tamak. Maksud penunggang agama ialah menyalahgunakan agama dan membuat tafsiran terhadap sesuatu ilmu agama untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Selain itu, penunggang agama membawa maksud negatif, iaitu mempergunakan agama demi kepentingan sendiri dan kelompok. Objektif yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah untuk mengetahui bahawa adakah responden sedar akan kewujudan penunggang agama, manakala meningkatkan pemahaman tentang topik yang dibincangkan, dan juga meningkatkan kesedaran atas kewujudan penunggang agama dalam kalangan pelajar, untuk mengetahui pandangan pelajar tentang topik yang dibincangkan dalam borang soal selidik. Di sini saya akan menerangkan tentang fakta-fakta penunggang agama. Mereka juga boleh memanipulasi emosi agama dengan menggunakan ketakutan, rasa bersalah atau kewajipan moral untuk mendapatkan sokongan atau pengikut. Mereka juga boleh memanipulasi emosi agama dengan menggunakan ketakutan, rasa bersalah atau kewajipan moral untuk mendapatkan sokongan atau pengikut. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran atau ajaran Islam yang cenderung atau manipulatif untuk kepentingan peribadi atau politik adalah contoh apa yang sering disebut sebagai penunggang agama. Beberapa fakta yang berkaitan dengan fenomena ini termasuk penunggang agama boleh memilih ayat-ayat tertentu daripada Al-Quran secara terpilih tanpa mengira konteks keseluruhan. Ini boleh membawa kepada tafsiran yang tidak tepat atau tidak seimbang mengenai ajaran Islam. Terdapat beberapa keburukan tentang penunggang agama. Yang pertama, manipulasi ajaran agama, seperti memanipulasi dan mentafsir ajaran agama mengikut minat mereka, selalunya tanpa menghiraukan intipati nilai etika dan moral. Yang kedua, penipuan beramai-ramai, contohnya menggunakan agama untuk memanipulasi dan mengelirukan orang ramai, mewujudkan persepsi yang sesuai dengan agenda mereka. Yang ketiga, rasuah moral dan kewangan. Penunggang agama sering terlibat dalam rasuah, kewangan dan selalu mengambil kesempatan daripada kedudukan agama untuk memperkayakan diri. Yang keempat, penghinaan terhadap kebebasan beragama. Contohnya, menentang kebebasan beragama dan menghina atau meninggikan kumpulan lain sebagai sebahagian daripada agenda mereka. Yang kelima, konflik agama. Contohnya, penunggang agama boleh menjadi punca utama konflik agama yang merosakkan hubungan antara masyarakat dan mewujudkan ketidakstabilan sosial. Yang terakhir, penganiayaan dan keganasan, memotivasikan atau menyokong tindakan penganiayaan dan keganasan terhadap kumpulan agama lain yang boleh menyebabkan kerosakan besar kepada masyarakat dan persekitaran sosial. Kesimpulannya, perlu diingat bahawa nilai-nilai dan etika seseorang tidak semata-mata bergantung pada aspek keagamaan. Terdapat banyak faktor lain seperti moral peribadi, pendidikan dan pengalaman hidup yang turut membentuk karakter dan tingkah laku seseorang. Penting untuk menghormati kepelbagaian pandangan dan keyakinan dalam masyarakat. Dapat 5 ciri-ciri penunggang agama, iaitu dia berkawan dengan kafir, dia kata halal. Orang berkawan dengan dia kata haram. Yang kedua pula adalah dia ambil duit untuk agama. Orang lain ambil duit untuk tembuluh. Yang ketiga pula, orang bersyarah guna hadis sahih. Dia kata Wahabi. Dia bersyarah guna hadis palsu. Dia kata menurut Nabi. Yang keempat pula adalah orang ikut persatuan dia, sayangkan Islam. Orang kritik persatuan dia, benci kat Islam. Dia tak tahu persatuan dia sendiri pun persatuan daripada perpecahan. Yang kelima pula, beli air mineral RM1. Dia baca-baca, letak gambar pelajar tafiz. Lepas tu dia jual sebotol RM5. Itu saja. Pendapat mengenai penunggang agama Islam di Malaysia. Bagi saya, pendapat pertamanya ialah penunggang agama Islam ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu atau kumpulan menggunakan agama Islam untuk mencapai politik, ekonomi dan sosial tertentu. Mereka menggunakan tafsiran sendiri atau memanipulatif agama untuk membenarkan tindakan atau perkara yang mereka lakukan itu menjadi betul, walaupun sebenarnya benda itu salah.
Ia juga termasuk penggunaan agama sebagai alat untuk mendapatkan kuasa, mengawal orang ramai atau mewajarkan pelanggaran hak asasi manusia. Penunggang agama Islam sering dianggap sebagai kumpulan yang menyalahgunakan ajaran agama kerana itu perkara yang betul. Sebab sesetengah orang sangatlah mementingkan diri sendiri dan memperalatkan agama Islam. Pendapat kedua saya ialah penunggang agama Islam juga terjadi akibat daripada ketidakpuasan sosial dan ketidakadilan dalam masyarakat. Sesetengah individu atau kumpulan mungkin berasa terpinggir atau mempunyai asas yang tidak adil bagi mereka. Dalam benda tu, dalam usaha mengatasi ketidakpuasan hati mereka, mereka boleh menggunakan agama Islam sebagai alat untuk mengatur dan mengakibatkan berlakunya pergaduhan serta penyesatan. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa tidak semua individu ataupun masyarakat yang terlibat dalam aktiviti berdasarkan akidah tersebut. Ketiga saya, penting untuk memahami dan mendalami agama Islam ini kerana agama Islam juga menjadi akibat sikap bongkar dan rasa kagum pada diri sendiri. Ia kerana tidak dapat menerima sebarang ilmu selain daripada yang diketahuinya dan berdasarkan semua yang dilakukan yang benar. Oleh itu, mereka melakukan penyampaian dan perkara yang disampaikan tidak betul, mengakibatkan berlakunya kesalahpahaman dan boleh menjadi sesat. Seperti yang kita ketahui, perkara-perkara sebegitu perlu dielakkan agar jangan sesat tidak berluasa di kalangan kita. Jadinya, jika kita punya ilmu, kita harus berkongsi bersama. Jangan melakukan sesuatu perkara itu dengan mencari ilmu yang diberikan itu saja. Kita perlu penutup sebagai mengakhiri perbincangan tentang penunggang agama Islam ini, perlu diingatkan bahawa perkara ini tidak mewakili semua umat Islam dan perkara benda-benda sebegini hanyalah minoriti kecil sahaja. Oleh itu, penghakiman terhadap agama Islam dan umat Islam tidak seharusnya berbuatkan berdasarkan tindakan segelintir individu dan kumpulan. Jadinya kita perlu mempunyai ilmu yang banyak, dan tapi pada yang sama, bukan setakat ilmu yang banyak sahaja semata-mata, kerana itu boleh membuatkan ia tersesat juga kerana rasa sifat kagum dan bongkar. Tak lagi.